guru kaunseling kebangsaan, barisan guru pengiring dan para peserta webinar pada hari ini. Selamat datang ke webinar Komunikator Bijak, Pembimbing Rakan Sebaya PRS Peringkat Kebangsaan 2021. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa, sedap terperi. Selamat datang saya ucapkan, semoga majlis tambah berseri. Hadirin yang dimuliakan, sebelum memulakan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam, berdoalah mengikut kepercayaan agama masing-masing. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, cuaca di Sabah pada waktu ini agak hujan lebat, jadi mungkin siaran saya agak tidak begitu memuaskan. Okey, Coach, boleh dengar saya pada waktu ini? Boleh dengar, cikgu. Saya harapkan Okey. semua warga Sabah semua selamatlah dengan ujian sekarang ni. Betul, cuaca agak kuat daripada semalam. Betul, cikgu. Okey, jadi saya teruskanlah ya. Okey, saya teruskanlah ya. Okey, hadirin sekalian, webinar kita ini berpatlamat untuk memberikan nilai tambah kepada pembimbing rakan sebaya serta guru bimbingan dan kaunseling yang merupakan guru penasihat bagi meningkatkan pengetahuan serta kemahiran komunikasi daripada pakar-pakar motivasi tempatan. Program webinar Komunikator Bijak Pembimbing Rakan Sebaya ini telah berlangsung bermula 20 September sehingga 23 September 2021 yang melibatkan 4 sesi, iaitu 2 sesi sekolah rendah dan 2 sesi sekolah menengah. Untuk pengetahuan hadirin sekalian juga, program kita hari ini akan dijalankan bersama Akademi Impact Penang yang menampilkan barisan penceramah yang hebat dalam menyampaikan teknik penyampaian maklumat berkesan, di samping membina keyakinan bercakap di atas pentas serta memberikan tips berkaitan dengan rahsia komunikator hebat. Maknanya anak-anak kita sangat bertuah pada hari ini. Ya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada penceramah kita pada hari ini. Baiklah Coach, adakah sudah bersedia pada hari ini? Sudah. Coach Saleh dah bersedia. Ya, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaflah siaran di Sabah agak terputus-putus pada kali ini Coach. Namun begitu, apa yang berlaku di Sabah tidak mematahkan semangat anak-anak kami di sini. Terima kasih banyak. Terbaik. Dari itu dulu. Tak ada. Teruskan dengan Coach Saleh. Okey, saya serahkan terus kepada Coach pada hari ini. Terima kasih. Okey, alright. Terima kasih kepada Cikgu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera adik-adik semua.
Waalaikumsalam. Ya. Alright. Waalaikumsalam. Boleh unmute dan jawab salam. Okey, alright, okey. Abang Saleh, okey, nama saya Kush Saleh. Okey, tak apa, boleh panggil nama dengan panggilan Abang Saleh lah. Okey, Abang Saleh nak adik-adik boleh unmute. Boleh unmute siap-siap sebab lepas Abang Saleh tanya, adik-adik terus boleh jawab dengan segera. Boleh-boleh? Boleh. Alright, kita cuba lagi sekali Kita cuba lagi sekali. Sila unmute dulu. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera adik-adik semua. Salam Waalaikumsalam Abang Saleh. Okey, Abang Saleh ada satu soalan penting nak tanya kepada adik-adik semua. Apa khabar semua? Baik. Okey. Alright, kita dapat tengok berbagai jenis jawapan yang kita dapat. Ada yang jawab baik sepanjang 6 harakat. Ada yang jawab baik, pendek je baik. Okey, jadi untuk program kita hari ini, program kita petang ini, Abang Saleh nak seragamkan. Kita nak bagi semua jawab dengan serentak. Kita nak tanya kawan-kawan, kita nak kawan-kawan yang ada dekat SK Pekan Kudat 2 Sabah, SK Bandar Tasik Puteri Selangor, SK Bandar Seri Putera Selangor. Ada tadi Puteri, ni Putera pula. Selangor juga. Okey, kita ada SK Regas Bekah Terengganu, kita ada SK Putrajaya Presin 2. Jadi Abang Saleh nak ke 5 sekolah ni petang ini kita jawab dengan cara yang seragam. Cara yang apa? Seragam ni samalah kan. Okay, jadi Abang Saleh akan tunjuk macam mana cara seragam tu, macam mana cara kita nak jawab apa khabar semua untuk petang sesi petang ini bersama dengan MPAC. Okey. Cara dia, Abang Saleh nak adik-adik semua bila Abang Saleh tanya, kita tak nak jawab baik, panjang-panjang sangat, tak nak. Kita nak petang ini kita jawab dengan betul-betul padat, pendek dan padat, iaitu Abang Saleh nak adik-adik jawab baik. Jawab apa? Baik. Dia tak nak yang baik. Tak nak. Kita nak sekali, kita nak padat dan mantap. Okey, cuba. Baik. Baik. Okey. Alright, cantik. Okey, tetapi kita kena selalu kan kita makan sehari berapa kali kita makan at least 2 kali, 3 kali kan. Adakah sehari kita makan sekali je? Kan? Tak kenyang kan? Jadi sama juga macam jawapan kita tadi. Abang Saleh nak kita jawab baik hari ini, petang ini 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Alamak, keluarkanlah jari sikit. Berapa kali? 3 kali. Okey, gerak-gerakkan dia sikit. Jadi dia ada cakap, Abang Saleh saya bukan 3 macam ni. Saya macam ni. Kita buka-buka je lah. Tak kisahlah. Jadi nampak jari ada 3. Okey, 3 kali. Okey, cuba kita cuba dia sekali Apa khabar semua? Baik. 3 kali betul. Cuma kita nak bagi lagi terbaik, kita nak bagi lagi mantap, kita kena masukkan tindakan. Masukkan apa? Tindakan. Apa tindakan adik-adik? Mana tindakannya? Tindakan. Okey, nampak kita ada adik Siti Sarah situ dia buat. Adik Sulaiman dia buat tindakan. Okey, semua buat. 1, 2, 3. Tindakan. Kita nampak kat situ ada adik Ali Syahmi, baju ungu dia. Kita ada adik Aida Kalisha, adik Putri Afia, adik Nurul Izzah. Wah, macam-macam cantiklah semua hari ni. Pakai baju PRS kalau purple lah. Okey, hashtag kita kan sahabat. Betul tak? Alright, okey. Kita tak habis lagi dengan cara jawab apa khabar semua tu. Abang Saleh nak masukkan gaya. Abang Saleh nak semua orang genggamkan tangan kanan dia. Tangan kanan, genggamkan tangan kanan. Nampak kat depan skrin ni. Tengok sikit. Okey, Abang Saleh nampak dah. Akmal Anik dia dah letak dah tangan depan skrin dah. Okey, Muhammad Hamizan di manakah? Tangan Ana. Okey, ada nampak situ. Okey. Alright, okey. Aida, Adif. Okey, nampak dah. Okey. Bila kita letak tangan dekat depan kita,
kita kena keluarkan ibu jari kita. Cuik. Alamak, kenapa Kenapa bila ibu jari Abang Saleh keluar dia ada bunyi? Ibu jari adik keluar dia tak ada bunyi. Okey. Jadi Abang Saleh pun naklah ibu jari adik-adik pun bila keluar dia keluarkan bunyi juga. Boleh? Alright. Okey, bila ibu jari kita keluar dia akan bunyi cuik tau. Okey, cuba buat. 1 2 3. Okey, dah bincang kita tadi tangan kita sekarang dah macam ni kan. Okey, bila Abang Saleh tanya apa khabar semua, Abang Saleh nak adik-adik jawab macam ni. Okey, Abang Saleh akan tunjuk dulu cara dia. Bila tangan kita dah macam ni, bila Abang Saleh tanya apa khabar semua, Abang Saleh nak adik-adik jawab macam ni. Baik. Boleh? Biar jawab tu penuh bersemangat, biar sampai jiran sebelah rumah pun nak datang ke rumah adik join program kita petang ini. Okey. Alright. Guys, dengan penuh semangat sila unmute siap-siap. Sebab apa? Kadang-kadang bila Abang Saleh tanya lagi baru nak cari butang unmute. Mana butang unmute ni tak jumpa pula ni. Kan dah lambat nak jawab baik tu jadi dah tak jadi tak sama dah. Alright, boleh unmute dulu siap-siap. Dibuka mic anda semua. Okey, jadi ready semua. Ready Abang Saleh nak tanya. Okey. Adik-adik PRS semua. Apa khabar semua? Baik. Terbaik nampak. Bila kita dah buat pergerakan baik tu semua, barulah kita bersemangat. Mula Abang Saleh nampak semua semangat, nampak adik Nick dekat situ. Segak bergaya dengan berkali leher dia kat situ adik Nick Alright, kita nampak situ ada juga adik Nikki. Okey, ramai lagi kawan-kawan kita Ashraf kan dari pelbagai sekolah. Hari ni kita ada lebih kurang 5 buah sekolah tau. Kita berkumpul dekat sini. Inilah orang cakap apa? Hikmah PKP. Kalau kita tak ada PKP ni kan, jarang kan kita nak dapat join program yang adik-adik sekolah dekat Sabah, nak join program yang adik-adik yang ada dekat Terengganu nak bergabung sekali. Jadi hari ni kita gabungkan yang ada dekat Sabah, Selangor, Terengganu, Putrajaya, semua kita kumpul dalam ni. Kita adakan program bersama-sama. Alright, okey. Abang Saleh nak test tengok. Adik-adik ni boleh tak menggunakan ruangan chat tu dengan betul? Okey, Abang Saleh nak tanya dekat sini. Ada tak dekat sini dia dari sekolah SK Pekan Kudat 2? Boleh tulis kat ruangan chat tak? Cakap saya. Boleh tak Abang Saleh nak tengok? Ada tak? Adik-adik yang daripada sekolah SK Pekan Kudat 2 ni, ada tak kat situ? Ada adik Adira, adik Syamil, adik Asfah. Lagi? Ada lagi tak? Adik Nikki, lagi? Ada lagi tak? Tengok lagi adik-adik SK Pekan Kudat 2, Nurin, Nik. Okey, lagi ada lagi. Adik Etira, adik Ahmad, Nurin kan. Alright, okey. Jadi SK Kudat sudah settle. Okey, Abang Saleh nak check tengoklah. Ada ke tidak adik-adik daripada sekolah SK Bandar Tasik Puteri? Ada tak? Laju dia Amalia. Okey, Putri, Akmal, Muhammad Danish, Nur Ilisa. Ada nama dia. Abang Saleh ada terbaca nama dia dekat sini. Nama dia Redmi 9A. Alamak. Okey, sebab tu Abang Saleh sudah tukar nama tadi masa awal. Alright. Okey, adik Tisha, adik apa lagi nama sini? Ramai lagi. Apa lagi? Adik SK Bandar Tasik Puteri. Alright. Okey, SK Bandar Tasik Puteri sudah. SK Kudat sudah. Okey, Abang Saleh nak tanya pula lah. Ada tak kat sini daripada SK Bandar Seri Putra? Ada tak? Ada. Umar, Fahim, Syasha, Salsabila, Sarah. Tadi Abang Saleh ada terbaca nama dia Hanis Zanika. Wah, nama macam nama artis lah. Okey, ada Nur Hana Liza, ada apa lagi? Okey, SK Bandar Seri Putra. Ada lagi tak? Alright, Hadif. Okey. Ni semua orang-orang Selangor ni. Alright, lagi satu Abang Saleh nak tanya. Ada ke tidak adik-adik daripada SK Regas Bekah Kuala Terengganu? Ada tak? Saya, Kaisara, Ali, Mariam kan. Kita sama-sama ni PRS, kita ramai-ramai. Adik Wan Aisyah. Alright. Okey, ramai. Alright. Okey. Seterusnya ada tak adik-adik yang dekat Putrajaya ni? SK Putrajaya Persin 8. Ada tak?
Ada tak? Ada tak? Ramai. Okey, adik Nur Farisha, adik Iman. Okey, hai adik Nurul kan. Putrajaya ni orang cakap bandar yang tenang lah kan. Dia bandar tapi di kawasan perumahan banyak. Saya selalu pergi dulu Putrajaya ni. Alright, okey, cantik. Semua orang boleh memberi komen dekat ruangan chat. Bermakna kejap lagi kalau Abang Saleh bagi tugasan, Abang Saleh suruh tulis kat ruangan chat, adik boleh tulis kat ruangan chat. Alright, terbaik. Alright, okey. Chat kita dah check. Okey, alright lagi. Abang Saleh nak minta kalau kita ada dekat sini yang mana yang boleh buka kamera, silalah buka kamera anda. Sebab apa? Barulah Abang Saleh nampak, barulah coach-coach kat sini semua nampak. Adik-adik yang ada kat Sabah, yang jauh kan, yang orang cakap apa? Jauh di mata, dekat di hati kan. Masa nak tengok. Okay, kita nampak sini. Oh, ada Siti Sarah, hai. Adik-adik Kristina, hai. Adik Akmal. Okey, ada adik apa lagi, Faiza, adik Sofi. Okey. Alright, okey, semua yang boleh buka kamera ni terbaiklah. Berserta dengan cakap apa? Background yang telah disediakan ni kan. Oish, nampak bergaya lah semua hari ni. Nampak bersemangat lah semua hari ni kan. Untuk program petang ini. Di kawasan tu hujan. Dekat Abang Saleh dan kawasan pun dia dah mendung nak hujan. Alright, okey, tapi kita abaikan suasana hujan itu. Kita orang cakap apa? Kita teruskan semangat kita untuk program kita pada petang ini. Alright, okey, jadi bila kita dah check mic, semua dah berfungsi dah. Mic berfungsi. Okey, kita dah check ruangan chat pun boleh tulis, semua pandai, semua semangat. Bila Abang Saleh tanya tadi, semua dah jawab dah semua. Alright, okey, lagi kita dah buka kamera kita, mana yang tak ada tekangan internet, yang mana yang kamera dia okey, kamera dia tak rosak. Boleh buka kamera, kita boleh kenal. Manalah tahu, kot lepas ni Abang Saleh pergi melawat dekat Sabah, boleh jumpa adik-adik ke, kenal. Oh, yang ni adik yang pernah join program kan. Bolehlah Abang Saleh belanja aiskrim hari tu. Tak pun Abang Saleh minta adik-adik yang tolong belanjakan. Alright. Okey. Alright, jadi untuk program petang ini insya-Allah kita akan berlangsung sampai pukul 4.45 dan banyak ilmu-ilmu yang ingin dikongsikan oleh barisan-barisan coach daripada MPAC hari ini. Jadi setiap program dia ada peraturan dia sikit adik-adik. Sikit je, tak banyak peraturan dia. Cuma saya nak ingatkanlah, walaupun Abang Saleh tahu, adik-adik kat sini semua orang-orang yang bersopan, semua yang beradab, dia tahu dah nak jaga adab ketika online program macam mana, online kelas macam mana, dia dah cakap dah. Maklumlah dah berapa lama dah kita online PDPR ni kan. Semua dah pandai dah. Alright, okay, jadi cuma saya nak pesan, dalam program ni semasa coach tengah bercakap, tak kisahlah coach ke kawan-kawan kita yang lain pun tengah bercakap, kita tak boleh bercakap. Kita kena dengar, sebab kalau ada ramai orang tengah bercakap pada suatu masa, nanti siapa nak dengar? Kalau semua orang tengah cakap kan. Jadi bila kita tengah orang tengah bercakap, kita kena diam dan dengar orang tu tengah bercakap. Kok lah kita tengah dengar tu ada orang sebelah kita nak cakap ke apa, kita bolehlah mute kan. Barulah orang dalam program ni tak dengar apa yang tengah berlaku sekarang kat rumah kita. Ayam tengah bergaduh dengan kucing ke, burung tengah bergaduh dengan arnab ke dekat sebelah rumah kita, barulah orang-orang dari sini tak dengar juga kan. Alright, jadi bila kita dia minta bercakap, contoh masalah minta adik-adik untuk buka mic untuk bercakap, adik bolehlah buka mic, janganlah malu-malu. Contoh masalah try sekarang. Okey, adik Aida Kalisha boleh tak cuba unmute dan cakap hai semua? Cuba cakap, boleh tak? Boleh. Cuba cakap hai semua. Nampak adik Aida nampak dapat macam tu. Okey, adik Aida sudah. Okey, masa ni nak try lagi seorang lah, lagi-lagi ada adik Aidil Wafi. Boleh tak adik Wafi? Cuba unmute dan cakap hai semua. Okey, adik Aidil dah bercakap hai. Okey, masa nak try lagi seorang. Adik Kristina, boleh tak adik Kristina? Boleh tak cakap hai semua? Hai semua. Okey, okey, terbaik. Okey, masa nak try. Semua orang unmute dan cakap hai semua. Hai semua. Alright, okey, macam itulah. Bila kita dah cakap, kita dah selesai cakap, kita mute balik kita punya mic. Alright, kat sini Abang Saleh nak tanya, siapa kat sini yang dah tak sabar nak mulakan program ini? Angkat tangan, cakap saya. Saya.
Nampaknya semua orang dah bersemangat dah dekat sini untuk mulakan program. Jadi, tanpa melengahkan masa, Abang Saleh nak serahkan balik program ini kepada Coach Fahir untuk kita mulakan program kita pada petang ini. Silakan Coach Fahir. Okey, terima kasih Coach Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, dah selamat petang. Okey, PRS. Apa khabar semua? Hari ini untuk makluman adik adalah sekolah yang terpilih, pelajar yang terpilih, PRS yang terpilih. Jadi coach nak dengar energi daripada PRS yang terpilih pada hari ini. Jadi coach nak ada jawab 3 kali. Baik. Boleh? Boleh. Ya, okay, ready. Anda boleh buka mikrofon. It's okay. Coach baik nak dengar suara korang. Okay, ready? Alright, PRS. Apa khabar semua? Baik. Alright, okay lah. Kita buat pertandingan sikit. Okay. Pelajar perempuan sahaja. Okey, perempuan sahaja. Apa khabar semua? Baik. Macam pelajar perempuan lagi kuat ni, tak apa. Kita tengok pelajar lelaki pula. Pelajar lelaki jangan malukan Coach Saleh. Okey. Ready? Pelajar lelaki saja. PRS. Apa khabar semua? Baik. Alamak anak seri. Okey, laki dan perempuan PRS. Apa khabar semua? Baik. Kita mudah diri sendiri. Okey, good job everybody. Jadi dek, petang ni kita ucapkan tahniah sebab adik terpilih datang ke webinar Komunikator Bijak Peringkat Kebangsaan 2021 dek. Dan petang ni dek, kami daripada MPEC akan berikan yang terbaik. Yang apa? Terbaik supaya apa? Adik boleh menjadi pembimbing rakan sebaya yang disukai oleh semua orang, terutamanya cikgu dan juga rakan-rakan sekolah. Okey. Jadi macam Abang Saleh cakap tadi, hikmah PKP adalah kita dapat berjumpa secara maya walaupun berada di tempat yang berlainan. Coach Bahir nak tanya, apakah maksud PKP? Pergerakan. Apa dah? Kalian pergerakan. Alright, betul. Itu PKP yang biasa. Okey, tapi hari ni kan Coach tahu kita ada daripada SK Pekan Kudat, Bandar Tasik Puteri, Bandar Seri Putra, Rengas Bekar dan juga Putrajaya. Alright, jadi selamat datang. PKP ni dek, sebenarnya dalam takrifan kami MPEC adalah bukannya perintah kawalan pergerakan, tetapi adalah satu proses di mana dia nak menjadikan kita terutamanya adik-adik ni jadi orang lagi hebat. Alright, okey. Jom kita tengok gambar seterusnya. Okey, ni gambar apa ni adik-adik? Rama-rama. Okey, alright. Tapi dek, sebelum jadi rama-rama, apa yang adik nampak? Dia berasal daripada bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Okey, jadi menerangkan benda ni, Coach Bahir nak semua orang dengar dulu apa Coach Bahir cakap. Alright? Sebab dek, rama-rama dek, sebelum jadi rama-rama, dia asal benda kepompong. Adik, nak bagi senang dek, Coach Bahir akan share lah senang. Coach Bahir share satu benda ni. Alright, boleh nampak tulisan Coach Bahir ni? Boleh nampak? Alright, jadi ini adalah lagu yang sering kita nyanyi di tadika. Mungkinlah ada di Sabah pernah nyanyi, orang di Putrajaya pernah nyanyi lagu ni, tapi Coach Bahir hari ni nak nyanyikan khas kepada PRS. Alright, dia macam ni Okay. Dia ada nyanyian dan juga ada gaya. Nanti lepas Coach habis baik nyanyi, adik-adik pula kena buat. Boleh? Kita tengok sikit ada tak bakat-bakat terpendam sepanjang PKP di rumah ni. Okay, ready? Tengok Coach Bahir dulu. Semua kena diam. Okay, ready? Alright. Asal ulat dari kepompong, tidur lena dalam kelongsong, sampai masa kepompong pecah. Jadilah rama-rama yang indah. Okey, boleh kah?
Alright, okay, ready. Coach nak semua orang buka mikrofon, buka kamera, kita nak nyanyikan sama-sama lagu Rama-Rama daripada PRS. Okay. Ready. Jom Coach Bayi akan besarkan slide ni kepada adik-adik. Jangan risau. Okay. Dah spotlight ke? Oh, dah spotlight dah. Okay, ready. Ikut gaya Coach Bahir. Ready. 1, 2, 3. Asal bulan buat lagi. Tidur lena dalam kelongsong. Hadirlah Rama-Ramanya. Right, Coach Bahir nak semua orang buat di kanan dan kiri macam ni. Terbaik. Cuba buat macam tu. Terbaik. Sebelah Hamizan ada Hasni, ada Redmi, ada Syahmi. Okey. Jadi Dek, apakah maksud lagu ni? Okey, jom kau nak terangkan. Dek, nyanyi juga waktu petang ni, tapi kau nak bagi tahu sebenarnya Dek, kita ni Dek, alright, adik-adik ni sebagai PRS, alright, insya-Allah Dek, bila adik dewasa nanti, adik akan jadi rama-ramanya indah. Namun Dek, untuk jadi rama-ramanya indah ini, okay, adik kena melalui proses ini. Daripada kepompong yang biasa-biasa, alright, dan adik melalui proses dan menjadi orang yang hebat. Jadi Dek, PKP untuk impact adalah proses kepompong pecah. Proses kemajuan potensi. Itu yang berlaku kepada adik-adik depan Coach Bahir ni. Alright, maksudnya Dek, PKP ni sebenarnya adik tengah dilatih untuk menjadi rama-ramanya indah. Namun begitu Dek, alright, adik diberi peluang menjadi PRS, okay, pembimbing rakan sebaya, dan pengalaman itu, proses itu sebenarnya, walaupun adik rasa macam, alah cikgu, saya sibuk lah cikgu, alah cikgu, saya ni cepat penat lah cikgu, jangan risau. Sebab apa? Cikgu tahu, alright, bila adik menjalankan PRS, okay, tanggungjawab PRS dengan baik, adik akan jadi orang yang hebat. Rama-rama yang indah. Jadi, pastikan Dik, sepanjang kita menjalankan tanggungjawab sebagai PRS, adik jangan mengeluh. Sebab apa? Percaya cakap Coach Bahir, mereka yang melalui proses ini sebagai PRS, insya-Allah bila besar nanti jadi orang yang hebat. Siapa nak jadi orang yang hebat? Angkat tangan, cakap saya. Alah, macam cakap semangat je, kuat lagi. Siapa nak angkat tangan cakap saya? Alright, jangan risau Dek. Kita akan lalui proses ni bersama-sama, okey? Jadi nama diberi adalah Ahmad Bahir bin Baharudin. Coach perkenalkan nama dulu. Okey, boleh panggil saya Coach Bahir. Panggil saya apa? Coach Bahir. Terima kasih. Coach Bahir adalah ketua jurulatih Impact di Utara. Okey, Impact ni kita ada di Bandar Baru Bangi. Alright, pada tahun 2007 dan hingga sekarang alhamdulillah ada lagi Impact ni berkhidmat untuk membantu adik-adik jadi orang yang lagi hebat. Kebanggaan ibu dan ayah dan juga cikgu-cikgu insya-Allah. Dan hari ini Coach Bahir tak seorangan. Okey, Coach Bahir ada Abang Saleh. Tadi kan Abang Saleh bekas pemain rugby Pulau Pinang. Fuh, hebat Abang Saleh ni, okey. Dan nanti adik akan jumpa juga Kak Zana. Kak Zana ni dia akan muncul dalam kehidupan adik pada pukul 4 petang. Pukul berapa? 4 petang insya-Allah, okey. Insya-Allah adik. Jadi Dek, sekarang ni sebenarnya kepimpinan. Alright. Jadi sebenarnya aku sangat gembira sebab hari ini dipanggil untuk berkongsi dengan adik-adik PRS. Alright, semua sini darjah 5, darjah 6 kan? Betul ke? Ada tak darjah 4? Ada tak darjah 4 hari ini? Ada. Ada, semua darjah 5, darjah 6. Jadi Dek, ini adalah waktu yang terbaik untuk adik mengasah, untuk adik mengenali adik punya ciri-ciri kepimpinan. Sebab kepimpinan adalah amanah. Adalah apa? Amanah. Dan untuk menjadi pemimpin yang hebat, adik kena tahu Dek, bahawa salah satu elemen yang sangat penting adalah, okay, semua sebut jeng jeng jeng. Sebut apa? Jeng jeng jeng. Alah, tak suspend lagi. Jeng jeng jeng. Alah Dek, nanti ni Abang Saleh akan ajar intonasi kejap lagi, okey? Adik kena bijak dalam komunikasi. Adik kena bijak dalam menyampaikan maklumat. Sebagai PRS, Coach Bahir dah tengok dah dalam website Kementerian Pendidikan Malaysia, apakah tanggungjawab PRS. Wow Dek, hebat Dek.
sangat mulia adik punya tanggungjawab ni. Namun Dik, untuk menyampaikan, untuk menjalankan tanggungjawab tu dengan terbaik, adik kena bijak berkomunikasi. Dan sebab tu hari ni kita hadiri webinar komunikator hebat. Alright. Jadi Dik, macam mana kita nak uji adik ni? Abang Saleh. Aku nak panggil Abang Saleh baliklah. Abang Saleh, tolong kejap Abang Saleh. Apa kita nak buat dengan dia orang ni petang ni? Alright, okey. Kembali kepada Abang Saleh. Alright, okey. Jadi, sebelum kita sambung dengan sesi yang apa yang Coach Bahi nak kongsi dengan adik-adik, sementara tu kita nak main game dulu boleh? Boleh. Terus semangat bila Abang Saleh cakap game, semua bersemangat terus. Okey, Abang Saleh nak tanya lagi sekali lah. Siapa sini dia suka main game? Angkat tangan cakap saya. Semua suka main game. Abang Saleh pun suka main game kan? Siapa tak suka main game? Tapi kita walaupun kita suka main game, kita kena berpada-pada. Alright, game kita pada hari ini ialah game tunjuk muka saya. Game apa? Tunjuk muka saya. Main game ni senang. Main game ni senang. Tak perlukan iPad, kita tak perlukan laptop, kita tak perlukan apa. Kita cuma perlukan jari kita. Okey? Cuma keluarkan jari. Gerak-gerakkan dia macam ulat bulu tadi tu. Ulat bulu keluar dari pompong macam mana. Jadi kita gerak-gerak sikit. Okey, Nur Ain Jannah nampak dia gerak jari dia macam ni. Alright. Okey, kita ada jari dan kita ada muka kita. Alright. Okey, Abang Saleh nak adik-adik semua ikut Abang Saleh buat Okey, hidung. Dahi. Mulut. Dagu. Pipi. Dahi. Hidung. Mulut. Alright, okey, semua betul semua tahu mulut dekat mana, dahi dekat mana, hidung dekat mana. Okey, Abang Saleh jadi nak test itu. Alright, game dia macam ni. Kejap lagi Abang Saleh akan sebut hidung ke, mulut ke, mata tak ada. Dagu ke, pipi ke. Abang Saleh nak adik-adik tunjuk dekat tempat yang Abang Saleh sebut, bukan tempat yang Abang Saleh tunjuk. Okey. Ikut apa yang adik dengar, bukan ikut apa yang Abang Saleh gerak. Okey, boleh faham? Boleh faham. Okey. Alright, Abang Saleh akan lajukan game ni Abang Saleh akan kelirukan adik-adik dengan pergerakan dengan Abang Saleh. Abang Saleh akan tunjuk moderator. Okey. Alright, okey, cuba tengok fokus sekarang. Keluarkan jari dulu. Jangan tunjuk kat mana-mana lagi, keluarkan jari semua. Alright, Abang Saleh tengok. Semua dah keluarkan jari. Okey, kita mula sekarang. Hidung. Mulut. Dahi. Pipi. Dagu. Dahi. Pipi. Mulut. Dahi. Hidung. Pipi. Mulut. Hidung. Pipi. Dahi. Mulut. Alright, okey. Tadi masa awal tu semua betul. Hidung dia dekat sini, mata dia dekat sini, pipi dia dekat sini. Tapi bila kita Abang Saleh bagi keliru sikit, mulalah dagu dia kat sini, mulut dia kat sini, dahi dia kat sini, kan? Betul tak? Ada yang keliru kat situ. Okey. Alright, okey. Kita nak main game ni. Kita main saya saja adik-adik. Abang Saleh ada sikit dah beritahu adik-adik. Sebagai PRS, kan macam coach cakap tadi, kita kena seimbang. Bercakap dan tindakan kita kena selari. Kita kena cakap apa yang kita kena buat apa yang kita cakap. Jadi ada cakap hidung tapi tangan dia dekat sini. Mulut tapi tangan dia dekat mana? Sini. Jadi sebagai PRS, adik untuk jadi contoh kepada rakan-rakan adik-adik, adik untuk jadi seorang yang hebat, adik kena
buat apa yang adik cakap. Jangan kita cakap saja. Jangan buang sampah, jangan lawan cikgu, jangan lari-lari dekat kantin. Tapi adik sendiri yang buat. Tak nak. Kita kena cakap. Bila kita cakap benda tu tak elok, kita jangan buat. Okey? Itulah sebagai itu kita boleh contoh kepada rakan-rakan kita. Alright. Okey, selesai untuk sesi game kita. Kita kembali kepada Coach Bahir. Sebab Coach Bahir ada benda lagi nak share dengan adik-adik semua. Betul Coach Bahir? Betul. Okey, terima kasih Bang Saleh. Alright, Dik. Jadi sebenarnya tadi adik-adik sekalian, aktiviti tadi dia bukan sekadar biasa-biasa, Dik. Sebenarnya sebagai PRS, kawan-kawan adik, dia tengok adik sebagai role model. Alright? Dan mereka senang ikut benda yang diorang nampak. Tadi kan apa saya cakap? Okey. Pipi. Orang semua tunjuk pipi dekat sini, betul? Jadi Dek, sebab tu sebagai PRS adalah sangat penting anda menunjukkan teladan yang baik kepada rakan-rakan. Tak percaya? Macam tadi kan? Orang senang ikut benda dia nampak. Setuju adik-adik sekalian? Setuju? Right? Sebab tu adik kena jaga kelakuan adik, akhlak adik sebagai seorang PRS. Tapi coach kan dekat sekolah coach, saya sebenarnya seorang yang takut lah nak buat jadi PRS ni coach. Siapa yang takut jadi PRS? Ramai yang cakap takut. Jadi takut ni apa Takut ni maksudnya tidak ada kekuatan untuk terjemah. Namun Dek, sebenarnya adik bagi tukarkan ketakutan menjadi kekuatan. Right? Adik pernah tengok tadi ada orang ni dia jalan-jalan tepi jalan. Okay, dia tak larat. Dia tak larat, Dek, tiba-tiba kan anjing kejar dia. 3 ekor anjing kejar dia. Adik dia boleh lari dia dengan beg lagi laju daripada anjing tadi. Sebab apa? Disebabkan datangnya kekuatan. Sama juga dengan adik depan coach ni, PRS daripada Selangor, Terengganu, apa lagi? Putrajaya dan Sabah ni, Dek. Adik jangan takut. Sebab apa? Takut itu benda biasa dan adik kena belajar tukarkan ketakutan itu menjadi kekuatan. Jadi bagaimana Coach Bahir? Okay. Bagaimana nak tukarkan ketakutan jadi kekuatan? Jadi yang pertama adalah apa adik kena buat adalah adik kena mencari sebab yang besar. Maksud dia apa Coach Bahir? Jadi maksud dia adik bila menjalankan amanah sebagai PRS, sebenarnya adik membantu orang lain menjadi lagi baik. Menggembirakan hati ibu dan ayah orang lain. Adik mewujudkan suasana yang lebih gemilang di sekolah, lebih suasana yang seronok di rumah. Sebab tu Dek, sebagai PRS, adik jangan malu, jangan segan. Sekiranya ada rakan-rakan yang nampak ada masalah, adik dekati dan tanya dia. Boleh-boleh Dek? Sebab di zaman pandemik ini, Dek, kita tak tahu anda kata nanti sekolah dibuka tahun ini juga, adik jumpa kawan-kawan, sebagai PRS adik kena ambil tahu, tanya rakan-rakan macam mana, okey ke, semua sihat ke, alright. Mungkin sebelum ni adik takut, tapi sekarang ni adik ada niat yang lagi besar, iaitu nak membantu dia orang. Boleh-boleh Dek? Okey, itu yang pertama Dek. Yang kedua Dek, bila kita takut Dek, apa lagi Dek? Kita mintalah bantuan daripada orang yang paling kuat. Okey, iaitu kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah. Sebab itu yang maha kuat, maha berkuasa, minta pertolongan dia. Okey? Dan yang ketiga Dek, bila Dek takut apa Dek kena buat? Okey. Semua tanya, buat apa coach? Tanya coach, buat apa coach? Apa coach? Alah seorang je tanya. Ulang-ulang apa dia? Apa coach? Aisyah pun tanya ko. Ain Jannah pun tanya ko. Niki pun tanya ko. Okey. Kita kena senyum. Tahukah adik-adik bahawa bila kita senyum, dia boleh menghilangkan rasa ketakutan dalam diri kita ni. Betul Dek, betul. Okey, sebab apa dengan senyum? Okey, yang pertama adalah adik akan membantu merilekskan, menenangkan diri adik sendiri. Tak percaya Dek? Adik cuba senyum sekarang. Okey, selalu juga bila kita gemetar, apa kita kena buat? Kita kena senyum. Dulu Coach Bahir sebenarnya adalah ahli sukan untuk sukan Muay Thai. Tahu Muay Thai? Pernah dengar Tomoy? Pernah dengar kickboxing? Coach Bahir dulu fighter dulu, alright. Dan coach Coach Bahir dia cakap, okey, nanti kalau tengah lawan pastikan sentiasa senyum. Dia kata takkan nak senyum coach, saya sakit kena tendang ni. Tak apa. Bila kita senyum, badan kita akan relax, kita akan ready untuk kawat lawan kita. Macam tu Dek.
Alright. Dan Dik, dengan senyuman kita akan nampak lebih yakin. Kan? Tengok ni sekolah mana ni tak senyum ni. Sekolah itulah tak datang program Impact. Jadi bagi adik yang datang program Impact hari ni, alright, adik pastikan bila adik senyum Dik, adik akan nampak lebih yakin. Alright. Dan bila adik yakin Dik, sebenarnya adik akan menyebabkan seronok. Adik seronok dan orang lain seronok. Sebab apa? Adik merembeskan hormon mana ada hormon seronok? Hormon serotonin. Coach Bahir dah tunjuk lah dekat slide tu, nampak tu. Serotonin Dik. Jadi Dik, bila kita senyum, okey, adik akan rasa relax dan yang bestnya Dik, bila adik senyum, dia ni berjangkit. Contohkan coach tengok Ashraf, SKPK 2. Okey, coach senyum kat dia. Ashraf, Assalamualaikum. Tengok Ashraf senyum balik. Sebab apa? Senyuman ni dia berjangkit. Okay, alright. Dan itulah Dik, bila kita takut Dik, pastikan kita nombor 3 kita senyum. Jadi Coach Bahir nak tengoklah adik-adik PRS ni senyuman macam mana. Jom kita senyum ramai-ramai, jom. Okay, ready, buka kamera, okay. Saya dah buka. Afif Naim, okay, ready? Kita senyum ramai-ramai, ready, senyum. 1, 2, 3, senyum. Macam nak menangis pun ada juga ni. Dia. Alah Dik. Okey. Terima kasih Dik. Dik, sebagai PRS sebenarnya adik jumpa orang lagi ramai daripada murid yang lain, betul? Betul? Alright. Dan senyuman di muka Dik, dia sangat-sangat penting. Okey, sebab kalau senyuman tu betul Dik, orang suka dengan Dik. Kalau senyuman tak betul, alamak. Jadi Coach Bahir nak ajar teknik senyuman, boleh? Alright, jadi siapa nak belajar teknik senyuman yang betul? Angkat tangan, cakap watashi. Cakap apa? Tak kuat lah. What apa? Watashi. Watashi ni bahasa apa adik-adik PRS? Jepun. Anime. Okey, betul, bahasa Jepun. Alright. Jadi Dik, jom. Benda ni sangat penting. Sebab tu adik kena sediakan alat tulis, buku nota dan pen ataupun pensel untuk salin formula ni. Betul Dik. Sebab ada orang cakap senyuman tu adalah sedekah. Betul ke jadi sedekah? Kalau senyuman kita tu salah macam mana? Okey Dik, di ruangan komen tu Coach Bahir ada letak ni link attender, nanti ada isikan. Alright. Okey, jadi jom kita belajar teknik senyuman. Alamak, terbuka dah pula. Okey, jadi Dik, kalau senyuman Dik, kalau senyuman dekat UK, United Kingdom, dia akan sebut cheese, betul? Right? Dia orang akan sebut makanan. Sebab manusia memang suka makan. Makan. Okey. Jadi, kita pun ambil formula makanan juga. Apakah nama makanan tu tadi? Dik. Dalam kad Impact kami gunakan formula tempe. Formula apa? Tempe. Sebutlah tempe. Adik sebagai PRS wajib senyum dengan betul. Sebab makanan Dik, makanan, okey, dan makanan ada yang sedap, ada yang tak sedap. Alright. Tempe yang tak sedap macam ni, tengok muka coach besarkan muka coach Alright. Okey. Alright, ready kan? Tengok muka coach Okey, ini tempe yang tak sedap. Tempe. Dia sebut tempe tapi muka dia macam tak best. Okey. Jadi formula tempe yang betul adalah tengok muka coach. Ini tempe yang sedap. Okey, ready? 1 2 3. Tempe. Alright. Ada beza kan? Yang pertama dan yang kedua ada beza kan? Alright, jadi mari Izzah, Umar, Hadif, Aida, Farisha, Coach Bahir nak share dengan semua orang kat sini apakah formula senyuman tempe yang sedap. Dik, senyuman tempe yang betul Dik, kan kalau Dik senyum kat mak dan ayah adik minta apa saja dapat tak percaya tak apa, nanti try. Okey, jadi jom Coach Bahir nak dedahkan rahsia senyuman tempe. Alright. Yang pertama, syarat pertama adalah pastikan senyuman nampak gigi dan gigi itu gigi atas sahaja. Salin gigi atas, nampak gigi atas. Salin Dik sekarang. Go. Come on PRS, go. Alright. Senyuman nampak gigi atas.
Kenapa dua gigi tak boleh atas bawah tak boleh ke coach? Dia jadi macam ni. Dia macam nak terbeh, jangan sambung. Okay, macam nak ke toilet tu, tak nak. Senyuman nampak gigi atas sahaja. Alright. Yang kedua, adik-adik dah salin Okey, yang kedua pastikan tulang kita. Tulang apa? Tulang apa? Tulang hidung. Bukan tulang hidung. Tulang pipi naik ke atas. Okey, dan hasilkan kedutan tepi mata. Baik kata hidung. Alah, kata hidung ke adik-adik? Alright, kedutan tepi mata. Tulang pipi naik. Ada kedutan tepi mata. Gitu. Come on. Nombor 1, senyuman nak bagi atas. Yang kedua, kedutan tepi mata. Okey, Zakri, boleh Zakri duk praktis tu, coach tengok tu. Alright, tak apalah, dah halang ada orang nak buat. Jom kita buka kamera, kita buat berjemaah boleh? Ready. Jadi bayangkan Dik, dengan formula senyuman ni Dik, adik jumpa sesiapa pun Dik, orang suka tengok adik. Sudah video tu. Kan? Orang dah suka sekarang. Sekarang bila senyuman tempe, orang lagi suka. Lagi best. Okay, ready? Kita buka kamera. Abang Saleh ready dengan kamera kita. Kita ambil gambar. Alright, hantar report. Okay, ready? Alright, PRS. Senyuman berjemaah tempe. 1, 2, 3. Tempe. Alright, tepuk sikit. Berikan tepukan pada diri sendiri. Alright, good job. Adik, senyuman tempe ni adik jangan pandang rendah. Sebab apa? Formula ni dah dibawa ke seluruh dunia sehingga ke angkasa, Adik. Adik kenal Pak Cik ni? Adik kenal? Siapa dia ni? Siapa kenal dia? Nama dia apa? Zafar Syukur. Doktor apa? Doktor Syukur Zafar. Dr. Syekh Muzaffar. Syukur tu belakang sikit. Okay, alright. Jadi Dr. Syekh Muzaffar kada tengok betul-betul handsome lah angkasawan kita ni. Sebab apa Dek? Senyuman tempe dan tempe. Alright, boleh? Kalau boleh dia letak emoticon sikit, tunjuk bell macam ni. Tunjuk bell sikit. Emoticon dekat bawah tu, reaction. Letak reaction sikit. Muhammad best. Okay, alright. Senyuman tempe best. Amalia terkejut. Okay, senyuman tempe. Alright. Jadi Dek, itu cara untuk hilangkan ketakutan. Boleh adik-adik PRS? Adik jangan risau Dek. InsyaAllah Dek, dengan senyuman tu, bila adik relax, orang lain relax dan orang akan boleh berkomunikasi dengan kita. Jadi Dek, sebut tentang komunikasi, Coach Bayi nak panggil Abang Saleh untuk teruskan berkongsi rahsia. Berkongsi apa? Rahsia. Kepada adik. Jadi, berikan tepukan kepada Abang Saleh. Silakan Abang Saleh. Alright, okay. Terima kasih Coach Bahid. Hari kita nak berkongsi dengan Abang Saleh. Kita nak berkongsi apa? Rahsia. Kita nak berkongsi dengan Abang Saleh pada petang ini, iaitu rahsia komunikasi berkesan. Ada yang cakap, Abang Saleh dah kata pun rahsia, macam mana kita nak kongsi ni? Rahsia mana boleh kongsi dengan orang kan? Okey, tapi tak apa. Program kita hari ni memang kita nak berkongsikan sebanyak rahsia yang boleh dengan adik-adik yang terpilih ni. Tak semua orang tahu terpilih untuk petang ni. Jadi, yang mana yang ada dalam program ni, gunakan peluang yang adik-adik ada. Catat rahsia-rahsia ni, sebab kadang-kadang rahsia ni hanya datang sekali. Tak ulang dah. Jadi adik-adik kena catat lah, takut terlupa. Abang Saleh tahu adik-adik kat sini semua dahsyat-dahsyat, semua pandai-pandai, semua hebat-hebat, susah nak lupa. Tapi kadang-kadang kita boleh terlupa juga adik-adik. Okay, jadi kalau adik nak catat, silalah catat. Alright, jadi kita hari ini nak berkongsi rahsia komunikasi berkesan. Apa rahsia tu? Ada berapa rahsia? Dengan Abang Saleh ni mudah je. Hari ni kita ada 3 rahsia. Ada berapa rahsia? 3. 3. Tadi kita dah ajarkan. Kita cakap ni, kita kena ada tindakan sekali baru kita jadi orang yang hebat. Jadi berapa rahsia? 3 rahsia. Okey. Alright. Siapa sini dia nak tahu rahsia yang pertama? Cuba cakap Ana.
Ana. Okey. Safi angkat tangan dia nak tahu. Iman Kristina, okey. Danish. Ana tu saya dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok rahsia yang pertama. Okey, rahsia yang pertama adalah bahasa menarik dan isi padat. Okay. Contohlah kan, adik-adik dah belajar dah bahasa-bahasa menarik ni untuk kita guna semasa kita bercakap. Macam adik-adik ni kan banyak jumpa orang, banyak nak tolong rakan-rakan adik-adik yang ada masalah. Banyak kan ada rakan-rakan adik-adik yang ada masalah kan datang jumpa adik. Jadi adik-adik kena gunalah bahasa yang betul. Guna kalau dengan kawan-kawan, nak guna bahasa macam mana? Kita guna bahasa yang kita selalu guna dengan kawan, yang senang untuk rakan-rakan kita faham, bahasa yang lemah lembut sikit. Okay. Tapi jangan pula kita cakap dengan kawan kita gunakan bahasa yang kita selalu guna dengan cikgu kita, dengan mak ayah kita. Nanti dia macam tak sesuai, dia macam ada gap dekat situ. Rakan-rakan kita tak rasa dekat dengan kita. Jadi kita kena gunakan bahasa yang rakan-rakan kita senang faham. Kita kena sesuaikan bahasa dengan audience, dengan siapa yang kita tengah cakap sekarang. Okey, itulah maksud bahasa menarik dan isi padat. Okey, abang saya rasa adik-adik yang hebat-hebat ni tak ada masalah tu dekat rahsia yang pertama ni. Semua pandai bercakap, semua boleh cakap bahasa yang baik-baik, tak nak cakap bahasa-bahasa yang kurang baik. Okey, kita nak apa yang kita cakap semua benda yang baik-baik sahaja. Okey, jadi itu rahsia yang pertama. Jom kita nak tengok pula rahsia yang kedua apa. Abang saya nak bunyi sikit, suspense sikit. Cuba bunyi jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Jeng jeng. Jangan dibuat lagu jeng 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 jeng. Tak nak tu panjang. Okey, kita nak jeng 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 yang suspense. Okey, kita tengok rahsia yang kedua. Okey, rahsia yang kedua merupakan rahsia yang orang kata penting lah adik-adik, yang adik-adik kena ingat, iaitu intonasi menarik. Apa dia rahsia kedua? Intonasi menarik. Rahsia yang kedua ni nak sebut dia pun dah ada cara dah. Okey, Abang Saleh nak semua ikut Abang Saleh Okey, cuba ikut Abang Saleh buat, adik-adik ikut. Okey, adik. Intonasi. Boleh adik irama dia tu ada. Okey, adik. Yang kedua, adik ikut Abang Saleh Intonasi. Oh, yang panjang pun adik-adik ikut ni. Dahsyat ada ni, hebat. Kita try yang ketiga. Yang ketiga ni mesti tak boleh. Mesti ramai yang tak boleh ikut ni. Okay, ready? Okay, ready dengar Intonasi. Oi, kalau tiga intonasinya dah boleh buat dah ni. Tera betul. Okey, intonasi yang hebat ni adik. Intonasi menarik ni adik. Adik kena perbagaikan intonasi. Orang kata bukan pelbagailah, kena tetapkan intonasi yang betul ketika kita bercakap dengan orang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang intonasi boleh merubah makna apa yang kita nak sampaikan. Intonasi ni pula boleh merubah apa yang kita nak cakapkan tu benda yang positif. Dengan intonasi yang tak betul, kita makna itu boleh tertukar. Orang boleh salah faham. Jadi kita kena betulkan intonasi kita. Okey, macam mana kita nak betulkan? Okey, kita nak try. Kita nak try Nampak tak ayat ni? Ayat yang sama ke ayat yang berbeza? Sama. Berbeza. Kan? Sama. Okey, sama kan? Sama. Okey, alright. Cuba Abang saya nak tengok Semua dengar Abang saya sebut Kerana kita mampu. Dengan kerana kita mampu. Sama tak? Lain. Yang atas laju ke yang bawah laju? Yang atas laju. Bawah laju. Bawah laju. Yang bawah laju dan atas perlahan. Apa yang Abang Saleh nak tekankan dekat sini, kita kena sama-sama kena tahu. Maksud dia sama, tapi bila kita panjangkan, kita perlahankan cara sebut, dia jadi lain. Kita kena samalah. Contoh, kita nak cakap dengan kawan kita, benda ni kita nak tekankan dia kan. Kita kena perlahanlah sikit sebut. Kita nak bagi dia faham, bagi dia dengar. Ataupun bila benda yang kita dah selalu cakap,
kita dah selalu ulang-ulang dekat kawan kita, dekat orang-orang lain, kita boleh lajukan dia. Contoh macam dulu tadi Coach Bahir cakap, Abang Saleh kan dia pernah masuk rugby kan, wakil negeri Pulau Pinang kan. Kan, tapi dalam game semasa perlawanan Abang Saleh tak bolehlah guna intonasi yang perlahan. Kalau guna intonasi yang perlahan untuk berkomunikasi dengan tim Abang Saleh, habislah, tim lawan dah dapat skor dah. Sementara nak cakap pun dah slow. Jadi dalam perlawanan tu Abang Saleh kena gunakan intonasi yang laju untuk sampaikan maklumat daripada tim Abang Saleh. Alright, okey, itu contoh yang pertama. Kita tengok pula. Okey, alright, dalam ni kita nak tekankan cara tinggi, nada suara yang tinggi ketika kita bercakap. Okey, saya nak tengok Abang Saleh akan tekankan dekat sesuatu perkataan yang Abang Saleh akan tinggikan dia. Okey, cuba dengar Saya tidak takut lagi. Okey, satu. Okay. Saya tidak takut lagi. Kedua, Tidak takut. yang ketiga, saya tidak takut lagi. Yang mana yang betul cara sebutan dia, adik-adik rasa? Yang pertama. Yang pertama. Kalau yang ketiga tadi tu betul tak? Yang ketiga tadi. Dia macam Kan jadi nampak bila kita intonasi, kita boleh guna intonasi yang tinggi, tapi kita kena tengok kepada tempat mana yang kita nak tekankan. Contoh dekat sekolah, kita nak minta tolong dekat cikgu kan, dekat kawan-kawan kita gunalah intonasi yang betul. Jangan tiba-tiba tolong dan minta tolong dekat orang, jerit-jerit kat dia. Boleh ke tak? Tak boleh lah kan. Alright. Okay, jadi kita dah settle untuk rahsia yang kedua. Kita cuba masuk dekat rahsia yang ketiga. Boleh? Boleh. Okay. Rahsia yang ketiga, gaya yang memukau. Apa pula ni Abang Saleh, gaya yang memukau ni? Okay. Gaya yang memukau ni maksudnya kita menggunakan pergerakan anggota badan yang ada dekat kita. Kita ada kepala, kita ada kening, mulut, bahu, pinggang dan kaki. Jadi semasa kita bercakap, semasa kita buat pengucapan awam ke, semasa kita tengah bagi nasihat dekat kawan-kawan ke kan, kita kena gunakan badan yang kita ada. Kita kena cakap sambil kita gerakkan tubuh badan kita. Kening kita pun walaupun nampak sekecil-kecil benda ni, berfungsi ni untuk kita gunakan bagi percakapan kita lagi menarik. Cuba angkat kening. Semua boleh tak angkat kening? Nampak angkat kening. Nampak. Okey. Jadi kening pun memainkan peranan yang penting, adik. Jadi semua anggota badan kita boleh memainkan peranan ketika kita melakukan pengucapan awam, ketika kita share masalah, kawan-kawan tengah share masalah dengan adik-adik kan. Jadi kita bolehlah kena guna gaya yang hebat. Alright, okay, jadi itu 3 rahsia yang kita nak berkongsi pada petang ni. Banyak adik-adik kalau Abang Saleh boleh kongsi dengan adik-adik. Tapi program ni kena dijalankan sebanyak 2 hari lah. Baru boleh share semua. Sebab program ni 1.5 jam saja. Kita share sikit dulu. Sikit pun. Tapi apa yang kita share petang ni sangat penting untuk adik-adik untuk menjadi penyampai yang hebat. Okey. Bila kita dah belajar 3 rahsia tu, 3 rahsia tu adalah sebenarnya teknik yang kita boleh guna untuk jadi penyampai maklumat yang berkesan. Sebab Abang Saleh check lah. Abang Saleh pun check juga apa tugas-tugas adik-adik PRS ni. Tugas dia untuk tolong kawan selesaikan masalah, untuk dengar masalah daripada kawan kita kan, untuk kita berusaha untuk menyelesaikan kawan kita punya masalah, dan kita juga kena jadi seorang yang boleh memberi nasihat. Jadi macam mana nak bagi nasihat? Kita kena jadi penyampai yang berkesan lah, penyampai yang hebat lah. Baru nasihat kita senang nak difaham oleh kawan-kawan kita. Jangan kita nak nasihat kawan kita, nak tolong kawan kita, tapi kita marah-marah dekat dia. Nada kita pun guna nada tinggi je dekat dia. Tak boleh lah. Nanti dia ingat kita marah dia, dia tak rasa kita nak tolong dia pula. Okey, jadi apa nak? Adik-adik lepas ni, kita gunakan 3 rahsia yang Abang Saleh share tadi tu untuk menjadi penyampai maklumat yang berkesan. Boleh-boleh? Alright. Okey. Jadi Abang Saleh cakap kat Abang Saleh, saya dah tahu dah Abang Saleh rahsia teknik apa semua kan, tapi saya ni tak yakin sangatlah Abang Saleh
nak cakap dengan orang, nak cakap dekat depan orang ramai, nak cakap dengan kawan-kawan saya pun saya ada rasa takut-takut sikit. Saya ada rasa segan-segan sikit. Jangan risau. Petang ni pun kita akan share juga benda-benda tu semua. Tapi bukan Abang Saleh lah nak share benda tu. Ada lagi seorang coach nak share dengan adik-adik. Siapa? Teka. Siapa? Coach siapa yang akan share dengan adik? Siapa boleh teka? Zana. Coach Zana akan share. Zana yang tak keluar lagi ni. Alright, tanpa membuang masa, adik-adik ni pun dah nampak bersemangat. Tak sabar dah nak jumpa dengan Coach Zana. Okey, Kak Zana, Coach Zana boleh teruskan dengan teknik yang seterusnya ni Kak Zana. Abang Saleh, kita ada special sikit. Kita ada Tuan Saiful Tuan Saiful daripada bahagian pendidikan sekolah harian. Kita nak tengok video dulu, boleh Boleh. Okay, ready? Kita tengok video kita Encik Saiful. Okey. Alright, saya share kejap. Terima kasih pada Dia dengar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala safi al-mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Haji Ismail bin Hashim, Yang di-Pertua Majlis Guru Kongsi Kebangsaan, Barisan Pegawai Malaysia. Dengar tak? Mas Saleh dengar tadi? Video tu? Dengar tapi perlahan sekarang. Dengar lebih perlahan. Okey, kejap. Aku baik buat sekali lagi. Alright, jangan risau. Okey. Tengok apa yang kita boleh buat Perlahan sikit Okey. Boleh share. Mana Terima kasih kepada pengurusi majlis. Minta tolong semua mute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala safi al-mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Haji Ismail bin Hashim, Yang di-Pertua Majlis Guru Kongsi Kebangsaan, Barisan Pegawai-Pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Barisan Jawatankuasa Majlis Guru Kongsi Kebangsaan, Guru Bidang Kongsi di seluruh negara, seterusnya. Yang dihormati webinar Komunikator Bijak PRS KPM tahun 2021 ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT atas dengan limpah dan rahmatnya serta keizinannya kita dapat bersama-sama di majlis ini. Terlebih dahulu, saya mewakili KPM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Guru Kongsi Kebangsaan kerana sudi menjemput dan memberi perkhidmatan kepada saya untuk berucap di webinar Komunikator Bijak PIS tahun 2021 ini yang diadakan secara dalam talian. Inilah kebiasaan baru yang perlu kita laksanakan sebagai tanggungjawab sebagai pendidik dan juga murid di seluruh negara. Terima kasih atas usaha, komitmen, kegigihan dan saya doakanlah semoga webinar ini dapat dijalankan dengan jayanya. Di sini juga saya mewakili KPM ingin merakamkan penghargaan dan ucapan tahniah. Terima kasih ke atas kehadiran semua guru bimbingan kaunseling, jurulatih dan peserta webinar dari seluruh negara. Selalunya pada kebiasaan yang lalu pelibatan peserta jika dijalankan dalam keadaan masa dululah terhad di antara kebatasan pergerakan. Namun atas hikmah Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ini kita jalankan di atas secara dalam kebiasaan baru di mana kita dapat menjalankan program dan aktiviti atas talian secara online ini. Itulah hikmah yang kita rasa kita dapat sepanjang tempoh PKP ini ataupun dalam masa pandemik COVID-19 ini. Dan atas ruang dan peluang yang diberi secara latihan hikmah inilah kita semua dapat duduk bersama dalam merealisasikan satu lagi aspirasi, menjayakan satu lagi program untuk kebaikan semua. Peserta-peserta dan yang dihormati sekalian, kajian luar negara dan juga dalam negara telah membuktikan bahawa rakan sebaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap remaja.
Dalam usaha mencari identiti diri, remaja banyak bergantung kepada rakan sebaya untuk mendapatkan panduan hidup ke arah yang mereka ingini. Jika rakan sebaya yang berkawan tu ataupun yang bergaul tersebut mempunyai pengaruh negatif, maka remaja itu akan terikut-ikut juga dengan pengaruh negatif tersebut. Oleh itu, pelbagai usaha harus dijalankan supaya pengaruh negatif itu dapat digantikan dengan pengaruh yang positif bagi membolehkan remaja membina nilai hidup yang sihat untuk menyediakan mereka menjadi orang dewasa yang matang dan bertanggungjawab. Inilah perkara mendorong kita untuk melatih remaja dengan berbagai kemahiran untuk mempengaruhi kawan melalui pembinaan hubungan mesra dan menjadi contoh. Tuan-tuan, puan-puan dan peserta yang saya hormati, PRS ataupun pembimbing rakan sebaya adalah murid yang telah dilatih dengan berbagai kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. Ia berfungsi sebagai kawan yang berkesan kepada rakan sebaya, terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. PRS tidak berfungsi untuk beri nasihat dan menyelesaikan masalah rakan, tapi menjadi seorang pendengar yang setia, peka kepada pasal orang lain, berminat dan mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah kita. Maklumat yang dikongsi oleh rakan sebaya akan dirahsiakan daripada orang ramai dan hanya berkongsi maklumat tersebut dengan guru bimbingan kaunseling bagi tujuan memberi bantuan selanjutnya. PRS disedia dengan teliti oleh guru bimbingan kaunseling semasa mereka menjalankan tugas. Oleh itu, PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, pelakuan, hubungan, kemahiran dan kreativiti serta keimanan supaya berupaya untuk membantu diri. Seterusnya, orang lain seiring dengan falsafah PRS iaitu bantu diri untuk bantu orang lain. Inilah kelebihan bagi PRS. Mereka bukan sahaja mendorong rakan-rakan memahami diri dan masalah, tapi juga mereka sendiri akan belajar memahami diri mereka yang dikenali sebagai kesedaran kendiri. Serekasnya, PRS, pembimbing rakan sebaya, adalah seorang yang mesra dan senang bergaul serta berupaya menolong orang lain. Mereka mempunyai sifat menerima, sabar, mengambil berat, berminat dan boleh dipercayai, di samping bersikap positif terhadap rakan-rakan sebaya, sekolah dan orang dewasa. Tuan-tuan dan puan-puan seterusnya peserta yang saya hormati, dalam susuana pandemik COVID-19 ini, KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia mendukung usaha bersama-sama memainkan peranan dalam menyebarkan mesej-mesej positif sekiranya yang boleh kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada semua murid. Selaras dengan itu, PRS boleh memainkan peranan masing-masing melalui pengaruh positif membantu mengurangkan masalah tekanan emosi dan salaku dan kalangan rakan sebaya untuk bertanya khabar dan mengetahui perkembangan mereka. Saya berharap ahli-ahli PRS menggunakan peluang yang diberi untuk membentuk diri menjadi insan yang cemerlang dan pribadi unggul. Saya harap agar PRS ini yang berada bersama saya pada hari ini, bila berada di sekolah nanti, cubalah memantapkan lagi kemahiran kepada diri. Jangan berhenti pada setakat program ini saja. Di kesempatan ini juga saya ingin mewawarkanlah satu tagline untuk semua PRS. Mungkin dah maklum tapi saya cuba wawarkan lagi, iaitu tagline yang berbunyi, kan kita sahabat. Okey, di mana diharapkan tagline ini akan dijadikan panduan untuk semua aktiviti yang dijalankan oleh PRS, terutamanya dalam keadaan pandemik sekarang. Sebenarnya maklum, kita cuba gempukanlah semua PRS, kau boleh selepas ni cuba turun ke padang, tapi bukan turun bersemuka, tapi gunakanlah media sosial dan sebagainya untuk membantu rakan-rakan kita yang dalam keadaan tipe kesusahan. Saya maklum, data menunjukkan hampir 4,422 orang murid kita, kawan-kawan anda semualah yang kehilangan ibu, bapa dan menjadi anak yatim piatu. Di sinilah peluang dan ruang inilah yang perlu dimainkan oleh PRS semua untuk membantu rakan-rakan anda yang dalam kesusahan. Kau boleh bertanya khabarlah dan cuba dapat maklumat kawan-kawan mana yang tipe kesusahan tersebut. Bolehlah menyalurkan maklumat tersebut kepada guru bimbingan kaunseling di sekolah anda masing-masing.
Itulah saya harap peranan ini dapat dimainkan oleh anda semua untuk membantu rakan anda sejajar dengan tagline atau tagline PAS kita, iaitu kan kita sahabat, kan? Maknanya gunakanlah, saya harap semua yang berada bersama-samanya pada petang ni akan bersama turun ke padang, bantulah rakan anda semua, menunjukkan peranan kita PAS sangat diperlukan dan kita dapat membantu. Okey, sekali lagi tahniah pada semua dan terima kasih kepada semua yang berada di sini yang menjayakan webinar kita ini, iaitu daripada Guru Women Counselling, Jurulatih dan semua peserta yang menjayakan webinar Komunikator Bijak PAS Peringkat Kebangsaan KPM 2021 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, adik-adik semua. Alright tak alright ni? Ya? Alright. Kalau alright, okay. Kalau alright, Kak Zan nak test dulu lah, boleh? Boleh. Ada orang tertidur tadi. Kak Zan sajalah usah tadi. Kemudian betul Kak Zan nampak ada orang tertidur. So Kak Zan rasa tak boleh jadi ni. Kena bagi naik balik energi sikit. Kalau macam tu Kak Zan nak test dulu, boleh? Nak tengok. Adik-adik ni semua ni tengah bersemangat lagi ke belum? Ni, so. Kak Zana suka semangat tu. First kali Kak Zana semua orang unmute dulu. Cepat-cepat. Kita unmute dulu. Kak Zana ni, Kak Zana sebenarnya dekat Penang sekarang ni. So, Kak Zana nak test energy adik-adik. Macam biasa semua je. Macam Abang Saleh tadi. Kak Zana nak buat benda yang sama. Tapi kali ni, Kak Zana nak adik-adik semua balas baik tu dengan lagi semangat. Paling semangat lagi. Boleh ke boleh? Boleh. Alright. Okay, kita cuba. Okay, yang ni tak apa. Yang ni first dulu kita akan cuba dulu. Alright. Adik-adik parents, apa khabar semua? Baik. Lupa ke? Adik-adik lupa. Baik. Kita cuba lagi. Ni ada yang lupa ni. Kita cuba sekali lagi, okey? Bila Kak Zana tanya apa khabar semua, Kak Zana adik-adik semua balas paling semangat sekali. Baik. Boleh ke boleh? Boleh. Kita try. Boleh saja tapi tak buat. Tak boleh jadi kot. Kita tengok dulu betul ke adik-adik ni boleh. Sekali lagi, okey? Adik-adik PRS, apa khabar semua? Baik. Tak cukup energi lagi tu. Masih belum cukup energi. Sekali lagi. Yang ni paling kuat sekali, okey? Kita try. Kita cuba. The best one, okey? Adik-adik parents, apa khabar semua? Baik. Beri untuk diri. Yang tu Kak Zana nampak yang rasa kegaran suara adik-adik tu sampai ke Penang dengar. Okey adik-adik. Tadi kan Abang Saleh dah ceritakan apa tiga komunikatif kita, tiga rasa komunikatif. Sekarang ni Kak Zana nak kongsikan dengan adik-adik. Macam mana cara ada petik untuk kita akan bercakap di khalayak ramai. Okey, tapi dulu Kak Zana tanya, siapa dia kat sini? Dia bila berhadapan dengan orang ramai dia rasa tak yakin, dia rasa takut. Ada tak kat sini siapa yang dia rasa takut untuk bercakap di khalayak ramai? Ada yang kata saya. Kak Zana tahu. Kak Zana dulu pun pernah kecil juga. Pernah juga sekolah rendah. Masa Kak Zana sekolah rendah dulu, malah macam adik-adik. Kak Zana dulu pengawas sekolah. Aku takut juga lah bila cikgu panggil naik perhimpunan kat depan-depan. Nak suruh handle perhimpunan. Time tu dah gemuruh sangat dah gugup sangat lah. So jangan risau adik-adik. Disebabkan itulah hari ini ada hadirnya Coach Bahir, Abang Saleh, Kak Zana hari ini untuk bantu adik-adik. Untuk bantu adik-adik bina balik keyakinan tu. So, Kak Zana kongsikan. Dia ada pelbagai punca sebenarnya kenapa kita rasa takut ni. Untuk kita tackle perasaan takut tu, kita kena tahu sebab dia dulu. Okay, so
Kak Zan share dengan adik-adik ya. Pastikan adik salin tau. Okay. So, yang pertama. Ketakutan yang pertama adalah takut orang. Siapa dekat sini bila dia duduk depan ramai orang, dia rasa macam, ya Allah takutnya. Masa tu tangan dah menggetar dah. Cuba kat sini yang dia rasa takut. Angkat tangan, sebut saya. Saya. Dia yang rasa takut juga. Saya. Kat sana. Okey. Cuba adik bayangkan, adik bercakap. Tapi depan adik tu bukan orang. Kucing semua. Rasa-rasa adik rasa takut tak? Tak. Tak. Kak Zana cakap, adik sebenarnya ketakutan yang pertama adalah adik takut melihat ramai orang. Ada ramai orang, tapi kalau orang tu berubah kucing, adik takkan takut. Tapi macam mana pun adik kena cuba juga untuk atasi masalah takut tu. Sebab kita hidup bermasyarakat. Kiri kanan adik semua, ada kawan-kawan adik semua orang. Jadi kita tak berkawan dengan kucing. Memanglah kita ada kucing kat rumah, tapi kita still kena bersosial, kita kena bercakap dengan orang, hidup dengan orang. So, kita tak boleh takut orang. Okay, itu ketakutan yang pertama. Okey, kita ketakutan yang kedua apa? Ketakutan yang kedua adik-adik adalah takut cemuhan. Cemuhan ni macam mana kat sana? Adik-adik, cemuhan ni adalah macam kecaman, takut orang kata dekat kita. Okay, padahal benda tu kita tak dengar pun. Dan kita tak tahu pun. Yelah orang lain kata kan. So kita tak tahu. Tapi kita mengadakan benda yang tiada. Kita overthinking. Siapa dekat sini satu overthinking? Di depan. Lepas tu dia mula nak, ada satu orang kata, dia ni tak pandai cakap lah apalah. Padahal orang tak cakap apa-apa pun. Kita je yang fikir lebih. Itulah sebenarnya otak kita ni. Kita yang kita kena kawal minda kita. Okay. Yang kedua adalah takut cemuhan. Okay. Yang ketiga. Tak nak kongsikan. Yang ketiga adalah takut tumpuan. Takut tumpuan ni adik-adik, Kak Zana terangkan takut tumpuan ni adalah macam mana? Takut tumpuan ni bila adik-adik rasa macam adik-adik ni adalah center of attraction. Maksudnya adik-adik ni duduk kat depan, maksudnya semua orang perhatikan adik. Adik rasa tak bebas, adik rasa terkungkung, rasa nak bergerak tak boleh, rasa tak natural. Rasa macam tak boleh nak buat apa-apa. Nak gerak sikit takut menjadi tumpuan orang. So sebenarnya ini adalah tiga perkara ataupun tiga ketakutan. Sebenarnya ada banyak lagi tapi Kak Zana kongsikan tiga sahaja sebab masa mencemburi kita. So ini adalah tiga ketakutan utama kita. Tapi kalau adik-adik dapat atasi tiga ketakutan ni, insyaAllah Kak Zana boleh jamin adik-adik boleh bercakap dengan penuh keyakinannya di khalayak ramai. Alright. So Kak Zana bagi tahu punca. Sekarang Kak Zana nak kongsikan dengan adik-adik tips. Tips ataupun cara macam mana untuk adik-adik hilangkan gugup. Siapa dia kat sini dia nak belajar dengan Kak Zana tips untuk hilangkan gugup? Angkat tangan sebut saya. Saya. Oi, tak ada orang kat sini. Saya. Sekali lagi. Saya. Dia nak belajar dengan Kak Zana tips untuk hilangkan gugup. Angkat tangan sebut saya. Saya. Ada juga rupanya orang. Kak Zana ingat Kak Zana cakap seorang-seorang. Adik-adik, tips yang pertama Kak Zana kongsi dengan adik-adik adalah bersangka baik dengan pendengar anda. Contoh macam Kak Zana sekarang. Kak Zana bercakap kat depan adik-adik ni. Okay, Kak Zana kena bersangka baik dengan adik-adik ni semua. Tak boleh overthinking. Kalau kita overthinking, automatik kita akan rasa gugup. So nak sangka baik macam mana? Kita husnuzon. Kita fikir yang baik-baik. Kita tak payah fikir yang boleh membuatkan kita rasa gugup. Sebab apa? Overthinking ni dia macam racun je adik-adik. Racun ni kan dia akan merosakkan minda kita. So kita cuba kawal minda kita. Okey, itu tips yang pertama. Tips yang kedua pula adalah tarik nafas dan bernafas dengan betul. Yang ni Kak Zana dengan adik teknik relaksasi. Teknik bernafas yang betul. Teknik ni dipanggil teknik 248. Okey, Kak Zana buat praktikal lah dengan adik. Boleh tak sekarang ni Kak Zana semua orang duduk dalam keadaan tegak menghadap ke skrin masing-masing. Kak Zana nampak dah Sofi, Ali, Syahmi. Okey. Ikut Kak Zana. Tarik nafas 2 saat, tahan nafas 4 saat dan lepaskan nafas 8 saat. 2, 4, 8. Kita try buat 2 kali. Okey? Right, bersedia? 1, 2, 3. Tarik. Tahan.
Lepas. Okey, sekali lagi. Tarik. Tahan. Kita ada rasa relax sikit tak? Ada rasa relax kan? Rasa sakit hilang. So tips ni adik-adik, kalau nanti adik-adik in case lah cikgu suruh adik handle perhimpunan, adik kasi SOS ni orang hebat ni mesti punya nanti dia kena handle perhimpunan dan sebagainya, kena bercakap depan orang ramai. So adik rasa gugup, cepat adik tarik nafas dan bernafas dengan betul. InsyaAllah dia akan membantu adik. Okey, yang terakhir, Kak Zana nak share hari ni 3 sahaja tips. Okey, tips yang terakhir adalah tips senyum selalu. Tadi Coach Bahir dah ada cerita dah dengan adik. Senyum tempe. Okey, yang ni adalah teknik yang bagi Kak Zana teknik yang paling power sekali lah. Memang Kak Zana dah gunakan teknik ni daripada Kak Zana sekolah rendah lagi. Okey, once adik-adik bercakap dekat khalayak ramai, adik dah rasa tergugut dan tangan anggota dah berpeluh-peluh tangan, adik cuba senyum. Percayalah Kak cakap Kak Zana, once adik senyum, adik sebenarnya menghantar signal kepada otak adik bahawa adik tengah okey. So bila otak dah rasa macam okey, automatik adik akan rasa auto tenang dan dah tak gugup dah. In case sekarang ni pun walaupun adik-adik tak nampak Kak Zana buat apa, Kak Zana pakai pudar kan, Kak Zana tengah senyum sebenarnya, Kak Zana pun takut juga. Tapi Kak Zana senyum, so Kak Zana boleh kawal hilangkan rasa gugup itu. So yang ni jangan try saja, buat terus. Buat nanti kalau rasa gugup terus senyum. InsyaAllah berjaya. Okey, itulah sahaja 3 punca dan 3 tips hilangkan gugup. Jeng. Kita dah belajar macam-macam tadi. So sekarang ni mestilah ada misi. Misi ni apa dia Kak Zana? Misi dia ada sekejap lagi adik-adik akan dimasukkan ke dalam breakout room. Sama ada adik-adik akan duduk dengan Kak Zana ataupun duduk dengan Abang Saleh ataupun akan duduk dengan Kak Afiqah. Ada 3 orang, ada 3 grup lagi. So dalam grup tu adik-adik kena perkenalkan diri adik dengan menggunakan teknik yang dah dipelajari. Teknik apa yang dah dipelajari tu? Tadi kan adik-adik dah belajar 3 rahsia komunikator bijak dengan Abang Saleh. Betul ke betul? Betul. Masih ingat ke lagi? Apa kata? Siapa dia salin? Belajar apa tadi? Belajar intonasi kan? Betul. Lupa. Dah lupa. Mak tak boleh lupa, tak habis makan lupa dah. Okey. Kemudian adik pun dah belajar teknik penyampaian yang berkesan dan the latest one dengan Kak Zana tadi. Kak Zana dah ajar adik teknik untuk hilang keyakinan. Teknik tu adik kata balik rasa gugup tu. Teknik hilangkan gugup. So kejap lagi adik kena beraksi dalam breakout room tu. Simple sahaja sebenarnya. Yang paling penting tadi kena buka kamera dulu. Okey, kalau tak buka kamera macam mana kita nak bercakap dengan orang? Kita buka kamera masuk dah, barulah orang nampak kita. Kalau kita buka kamera macam kita membelakangi orang. Okey, lagi kalau masuk breakout room, yang penting yang first kali buka kamera tau. Boleh ke boleh? Boleh. Yes. Boleh. Okey, so macam mana Kak Zana nak kena buat apa ni Kak Zana? Ni Kak Zana ajar awal-awal. First kali nanti bila masuk dalam breakout room, adik-adik volunteer. Siapa dia volunteer ni? Orang yang awesome lah orang yang volunteer ni. Volunteer wakilkan sekolah masing-masing. Okey, yang first kali adik nak perkenalkan diri adik beri salam dulu. Assalamualaikum. Okey, kita beri salam hormat ataupun untuk yang bukan beragama Islam, boleh ucapkan selamat sejahtera ataupun selamat petang. Tak ada masalah. Yang kedua, adik sebut nama penuh. Kita nama penuh adik. Adik umur berapa dan adik daripada sekolah mana. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga, adik bagi tahu lokasi tempat tinggal dan keistimewaan tempat tinggal adik tu. Contoh dia macam mana? Sekali Kak Zana tunjuk dulu. Okey? Yang terakhir sekali, adik ucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Okey, sekarang tengok Kak Zana try buat dulu. Sebagai contoh dia macam ni. Ni kita bayangkan sekarang kita dalam breakout room dan Kak Zana nak kenalkan diri. So, adik-adik buat macam ni. Okey, mula-mula sekali bagi salam. Right. Assalamualaikum. Nama saya Farazana Zuraidi. Saya berumur 12 tahun. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Bertam Indah. Saya tinggal di Kepala Batas. Keistimewaan Kepala Batas ni sebab dia dekat dengan Ampek Penang. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye.
Simple sahaja macam tu. Okey. Kalau contoh adik-adik, hari ni Kak Zana tahu ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Selangor, ada yang daripada Terengganu, ada yang daripada Putrajaya. So adik-adik boleh je kongsikan apa yang bestnya dekat Sabah, apa yang best dekat dengan rumah adik, apa yang best dekat Selangor, Terengganu dan Putrajaya. Contohlah dekat Sabah, apa yang best, ada Taman Bukit Tawau. Contoh rumah dekat dengan Tawau kan, ada Taman Bukit Tawau. Contoh rumah adik dekat Selangor, Kuala Selangor. Kuala Selangor ada apa-apa? Ada apa? Ada klip-klip. Boleh je cerita apa yang menarik tempat tinggal adik. Contoh lagi, Terengganu ada apa? Contohlah rumah adik dekat dengan Kampung Losong. Situ kan banyak orang jual keropok lekor yang the best punya kan. Adik boleh ceritakan sekejap lagi masuk dalam breakout room. Dan terakhir Putrajaya, mana dah tahu rumah adik dekat dengan Masjid Besi. Tu boleh je cakap sekejap lagi. Sekejap lagi adik-adik akan masuk dalam breakout room. So Abang Saleh, Kak Zana rasa adik-adik ni dah bersedia dah untuk masuk ke breakout room. Alright. Jom kita masuk ke breakout room. Ready, set, go. Coach Saleh set auto semua masuk. Betul. Okey. Okey, 10 minit. Okey, Saleh. Yang best dia. Kisna, silakan. Nama saya Nakitina Batrisha dari sekolah SKP. Istimewanya tempat itu sebab dia ada berbagai jenis keropok, terutamanya keropok lekor. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey. Bukan kepada Humaira. Ganu kita. Okey. Suara jelas Humaira, Coach Baby dengar. Okey, susunan ayat yang bagus. Okey, tapi senyum sikit, tempe. Senyum sikit, Humaira. Mananya. Okey, very good. Okey, seterusnya Kak Afika. Okey, ada wakil daripada SK Pekan Kudat 2. Yes, Wakil sabar. tadi. Siapa? Daripada Jom, mari, jom. Cepat. Adik Putri Ayu nak try? Tak apa, tak payah malu.
Boleh Okey, mula. siapa boleh? Siapa boleh? Adik Nick okey kah? Adik Danish nak try? Jom. Try. Kejap je. Nama sendiri tu nama penuh ke? Ya, nama penuh. Okey. Adik Adif nak try? Siapa yang berani dari wakil sekolah mana yang berani nak try misi? Siapa lagi? Adik Nick nak try? Jom try. Siapa-siapa? Okey, anybody? Okey, Humairah, coach Humairah juga Okey, alright. Jadi coach nak panggil boleh? Alright, coach nak panggil adik Aidil Wafi ada kat situ. Okey, silakan perkenalkan nama anda. Silakan Aidil. Nama saya Aidil Wafi bin Azman. Saya berumur 12 tahun. Bersekolah di SKPP 82, Dekat mana tu? Negeri mana tu? Putrajaya. Okey, alright, teruskan. Saya tinggal di Putrajaya. Tempat yang menarik di tempat saya adalah Putrajaya menarik. ada banyak tu Putrajaya tu. Okey, adik-adik. Tempat menarik kami ada Alamanda. Sebut kompleks Alamanda. Silakan sebut. Tempat menarik kami ada kompleks Alamanda. Alright, okey, terima kasih. Sama. Sebut terima kasih. Terima kasih. Okey, tepukan pada adik Aidil Wafi. Alhamdulillah. Macam itulah. Okey, kita tak perlu tunggu perfect untuk kita mulakan sesuatu. Jadi adik Aidil terbaik, teruskan lagi, usaha lagi. Good job. Alright. Jadi silakan lagi. Siapa lagi? Mana orang Sabah, bah? Nak dengar suara orang Sabah? Saya cikgu. Silakan. Buka kamera kalau boleh. Nick. Okey, terbaik Nick. Silakan Nick. Mula cerah. Mula. Nama saya Nick. Saya sekolah di SK Pekan Kuda Tua dan saya berumur 11 tahun dan saya tinggal di Camp Kuda. Tempat menarik di sini terdapat tempat pelancong. Tempat pelancong, okey. Alright. Sekian, terima kasih. Tapi cikgu lucu cikgu. Lucu. Pelancongan simpang mengayau. Terima kasih. Okey, tepukan kepada Nick daripada Sabah. Macam ni Coach okey. Dia tadi ambil masa untuk bersedia. Coach suka tapi good job Nick, teruskan lagi. Dia nampak tu malu-malu tu ada lagi tu. Tapi it's okay. Sebagai PRS, anda memang kena berani mencuba. Okey. Siapa lagi? Sekolah mana lagi? Kak Afika. Sekolah Bandar Tasik Puteri. Ada wakil? Bandar Tasik Puteri. Betul lah nama sekolah? Siapa? Siapa tu? Puteri Ayu ke? Puteri. Silakan Puteri. Ya. Bagi salam dulu. Silakan. Nama saya Puteri Ayu Banjira. Assalamualaikum. Salam. Saya di Bandar Tasik Puteri. Okey. Berumur 12 tahun. Okey. Tempat menarik di sini adalah apa menarik kat sana? Tak ada menarik. Okey, cakap sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.
Alright, tepukan pada Putri Ayu. Okey, tepuk sikit adik-adik, beri semangat. Dia terkelu tadi tu. Tapi macam ni, Dik. Bila kita bercakap, bila kita tak tahu, adik habiskan perbualan tu dengan sekian terima kasih. Boleh? Alright, okey. Siapa lagi? Sekolah mana tak buat lagi? Kak Fika? Ada lagi tak? Bandar Seri Putra. Ada wakil. Mana si Putra? Oh, tak ada wakil tadi. Rengas Bekah. Terengganu ada lagi tak orang Terengganu nak try hari ni? Sama ada Humaira. Okay, alright. Siapa yang nak lagi? Felicitas. You nak cuba? Nak buat? Nak beranikan diri? Nur Hana Liza nak buat ke? Tak nak. Okay, Felicitas silakan. Hai, nama saya Felicitas Natasha, umur 12 tahun. Saya tinggal di sekolah SK Pekan Kudat 2 tempat tinggal di Bidikut, Ibu Pejabat Daerah Kudat. Okey. Tempat menarik. Tempat menarik Pantai Bakbak. Alright, sekian. Sekian, terima kasih. Alright, tepukan kepada Felicita. Good job, terbaik. Amirah tepuk kat kawan. Terima kasih Amirah. Macam itulah PRS. Kita kan sahabat, support kawan-kawan kita sama PRS. Okey. Alright, Kak Afika, teruskan lagi. Kita ada lebih kurang 4 minit je. Siapa tak ambil peluang ni, rugi. Kita nak pilih peserta terbaik. 2 orang Kak Afika Okey, adik Hadim nak try? Bercakap. Cuma diri kita sahaja yang selalu menghalang diri kita daripada buat benda tu. Orang lain semua nak buat, nak tengok kita buat, tapi sebenarnya diri kita sahaja yang tak nak buat. Tak nak tunjuk yang kita ni hebat. Alright, jadi elakkan benda itu dan teruskan berani untuk bercakap. Go Syamil. Nama saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Muhammad Afif Syamil bin Muhammad Quraini. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pekan Kudat 2, Kudat Sabah. Saya berumur 11 tahun. Saya tinggal di Kudat Sabah. Keistimewaan negeri Sabah ialah kami mempunyai etnik tempatan yang dikenali sebagai Kadazan Dusun dan kami mempunyai banyak pulau yang cantik. Wow, pulau tu memang tak dinafikan lagi. Kak Zon tak sabar tunggu COVID habis ni. Lepas ke Sabah apa ni nak pergi melawat sempurna untuk Sabah. Okey, terima kasih adik Syamil. Memang terbaiklah adik. Okay, notik lu. Sekejap. Alright, okay. Semua dah kembali ke bilik asal kita. Macam mana tadi? Okay. Dapat kenal kawan-kawan lain. Bagi support pada kawan-kawan. Tengok macam mana kawan kita yang gugup tapi buat juga terbaik. Coach suka. Coach pergi semua bilik tadi. Semua ada 3 bilik. 3 bilik coach pergi. 3 bilik coach ambil gambar. Okay, sebab nanti kita nak pilih siapakah peserta terbaik dalam breakout room. Dan ada hadiah istimewa kepada mereka. Yang mengambil peluang tadi. Alright Kak Zana, silakan.
Okey, Kak Zana memang rasa teruja sangat tadi bila Mas masuk backup room. Kak Zana paling nak ucapkan tahniah dekat adik-adik semua yang mana memang the best sekali bila dia volunteer. Dia volunteer untuk kenalkan diri dia, untuk dia kenalan dengan ramai kawan. Dan Kak Zana nak ucapkan tahniah yang mana yang terpilih yang tadi yang mana Kak Zana sebut nama Abang Saleh untuk yang peluang untuk dia ubah diri dia tadi. Adik-adik Kak Zana nak kongsi sikit. Kita sebenarnya adik-adik, kita tak boleh ubah orang. Kita hanya boleh ubah diri sendiri. Okey? Kita hanya mampu untuk kita kena bantu diri kita sendiri untuk kita bantu orang lain. So kat sinilah, inilah platformnya adik-adik untuk adik bantu diri adik. Kalau adik tak mau bantu diri adik, macam mana kami semua nak bantu adik-adik? Macam mana Kak Zana, nak bantu adik-adik. So adik-adik rebutlah peluang yang ada. Sebab apa? Adik-adik ni adalah ejen perubahan. Ejen perubahan sebab apa? Sebab adik dah join webinar communicator bijak ni. Adik-adik orang yang terpilih kot. Okay, so adik-adik ni adalah pemangkin. Pemangkin, pelopor, pemula, ejen perubah. Sebab apa? Supaya apa? Adik ni adalah sumber inspirasi kawan-kawan adik semua. So adik-adik ni kenalah mula untuk bantu untuk ubah diri sendiri dulu. Adik-adik kena sebarkan positive vibe. So, bila kata pasal positive vibe ni, okay, apa kata Kak Zana adik-adik semua mulakan dengan hari ni. Sekejap lagi. Okay, mulakan dengan adik-adik memberikan positive vibe. Maksudnya macam mana? Adik-adik cuba tuliskan dekat ni, adik nampak kat depan ni ada merah, biru, kuning, hijau ni kan. Adik-adik tuliskan apa dia yang adik dapat untuk hari ni. Mungkin kan adik rasa macam, wah slot kali ni best, impact best lah, lepas ni nak join lagi. Adik-adik boleh tuliskan dekat skrin ni, annotate. Contohnya macam Coach Saleh tulis tu, semua peserta terbaik. Adik boleh tekan kat view option untuk siapa yang guna laptop, tekan view option, tekan annotate. Kemudian ambil yang type. Adik boleh type dekat sini. Apa dia yang adik dapat hari ni? Contohnya rasa macam seronok lah nak pakai. Tekan view options. Kemudian ambil annotate. Lepas tu ambil yang huruf T tu untuk adik typing. Kat situ. Gimana adik? Contoh. Coach Bayu tulis peserta semua bersemangat. Kak Zana pun rasa hari ni memang lain lah. Memang semua peserta the best. Okay? Okay. So, Gimana tulis ni? Tak boleh. Okay, kalau tak boleh tak apa. Kalau tak boleh, tengok kat ruangan chat ada form untuk link penilaian program, adik boleh tulis di situ juga. Jadi dekat ruangan chat ada 3 borang. Pertama sekali adik kena isi borang kehadiran untuk dapatkan sijil PAJSK peringkat kebangsaan. Yang kedua adik tolong isikan link penilaian program hari ini, bagi tahulah best ke apa ke. Right, dan yang ketiga nanti coach akan beritahu tentang link bonus tentang apa yang impact akan bagi kepada mereka yang berminat. Yang berminat sahaja. Okey, teruskan. Baru ni saya bersemangat. Ahmad Alif Afif. Tulis gunakan teks, jangan tulis draw, jangan ambil draw, ambil teks di bahagian annotation tu. Tolong tuliskan apa yang anda belajar. Sebagai PRS, anda kena pandai memberi inspirasi, betul? Jadi kami nak tengok apakah contoh inspirasi anda boleh berikan kepada kami dalam program ini. Kan? Alright. Jadi silakan jom. Kita ada 2 minit lagi, come on. Nak tengok macam mana PRS daripada SK mana ini yang kita ada? SK Pekan Kudat 2, SK Bandar Tasik Puteri, SK Bandar Sri Putra, SK Regas Bekah, SK Putrajaya Persin 82. Tengok pandai tak? Yang tak pandai is okay Faiza. Yang tak boleh tolong isikan link-link di bahagian chat ni. Right? Saya gembira. Okay, saya dah yakin, alhamdulillah. Siapa tu? Okay, macam ni lah PRS. Pandai beri inspirasi kepada orang. Okay, 1 minit lagi, come on. Tak ramai ni tulis ni. Okay, Nick. Belajar cara untuk memberanikan diri. Terbaik, Nick. Daripada Sabah. Kawan kita tadi. Alright, umur 11 tahun, betul Nick, Okey, Aida. Aida buat apa tu Aida? Aku suruh tulis. Seronok dia tulis, seronok. Seronok. Wah, berseni Aida. Gunalah teks tu, ada teks tu, tulis tulisan terus. Use Maida, semua harus. Harus apa? Okey, alright, 30 saat lagi.
Kena lagi banyak pada semalam tau. Semalam kami dekat 10 orang tulis. Hari ni coach harap lebih ramai lagi. Sebab hari ni peserta lagi ramai pada semalam. Berikan yang terbaik. Saya bersemangat, saya berasa hebat, saya gembira. Semua peserta terbaik, seronok makan. Tiba-tiba ada makan kat situ. Alright. Kita tahu siapa tulis Okey, Kak Zana, sekilas screenshot Kak Zana kita nak hantar kepada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan. Okey. Alright, okey. Terima kasih kepada Kak Zana. Alright, jadi alhamdulillah adik-adik semua Kak Zana boleh share. Okey, jadi terima kasih kepada yang mana menulis tadi, yang tak boleh mungkin tak tahu ke first time guna Zoom is okay. Alright, tapi ada je tempat-tempat untuk anda memberi inspirasi kepada orang lain. Alright, jadi adik-adik, masa pun kita dah 4:45, jadi coach minta izin 10 minit lagi untuk adik-adik tolong isikan ada 3 borang Okey, Kak Abang Saleh tolong mute kan ruangan chat dan letakkan 3 link tersebut. Kita letak link kehadiran. Link kehadiran ni wajib adik isi untuk mendapatkan sijil PAJSK peringkat kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada link untuk anda isikan beri penilaian tentang program hari ini. Maksudnya dia akan tanya program hari ni best ke? Jadi adik kena bagi tahulah apa yang best kan. Adik bagi tahu apa yang diperlukan, jawab soalan-soalan itu dengan tepatlah. Okey. Dan sebelum coach terangkan tentang link yang ketiga, Abang Saleh boleh okey, alright, terima kasih Abang Saleh. Okey. Coach ada hadiah. Hadiah kepada guru-guru yang ada pada petang ni. Betul, ada juga 4 ke 5 orang guru-guru wakil-wakil sekolah yang turut hadir bersama dengan anak-anak daripada sekolah-sekolah ini. Kita berikan hadiah berupa e-book e-book yang bertajuk 3 shortcut untuk anda pandai cakap. E-book ni berharga RM69 dan kita berikan secara percuma. Nanti kita akan edarkan menggunakan MGKK nanti. Alright, untuk adik-adik. Adik-adik boleh unmute. Siapa yang suka bonus? Okey, angkat tangan cakap I. Cakap apa? Okey, suka hadiah. Okey, adik. Untuk dapatkan hadiah ni, okey. Kalau adik tak nak hadiah ni, it's okay. Coach tak paksa tapi bagi yang nak hadiah ni, adik isikan borang di sebelah tu yang tulis impactpenang.omp tu. Apa yang hadiah adik akan dapat? Yang pertama adalah adik akan dapat e-book PDPR Power yang bernilai RM39 dengan harga percuma. Adik, percuma adik. Adik akan dapat free hari ni. Okay, dari PDPR adik, kita masih lagi berlangsung PDPR. Takat rancangan dia memang tahun depan kita akan buka balik sekolah, tapi dek kita merancang, Tuhan menentukan, kita tak tahu. Jadi dek alang-alang dek kita dengar PDPR, adik bacalah buku hasil karya daripada Coach Impact Syaiful Azmi ni dan dapatkan teknik yang terbaik untuk kita belajar PDPR. Ini percuma untuk adik Lagi ada lagi hadiah? Ada lagi ke? Oh, ada lagi hadiah. Oh my Allah, oh my God. Ada video, 4 video teknik belajar Impact yang bernilai RM49 dan ini diberikan secara percuma juga. Dan yang terakhir dek, bagi adik-adik yang mungkin maka hari ni tak cukup lah coach sejam 30 minit, mana mungkin cukup coach. Okey, kami faham. Alright. Kalau ada rezeki, okey, kita mungkin boleh berjumpa lagi adik-adik dalam program-program anjuran sekolah adik. Alright. Namun begitu, untuk adik-adik yang tak sabar nak jumpa balik Kak Zana, nak jumpa Abang Saleh apa semua, adik boleh tengok program-program yang kami tawarkan dan ini program ni kita bagi diskaun RM10 dek. Diskaun RM10 dan benda kita akan bagi kepada semua orang yang mengisi borang di ruangan chat tadi. Okey. Bagi yang berminat saja nak bonus tu boleh isi, yang tak berminat is okay. Borang mana nak isi coach? Borang yang bertulis impactpenang.omp. Alright. Yang berminat saja. Tapi dek jangan risau. Bagi semua yang ada hari ini, kita ada hadiah yang terbaik. Yang apa? Terbaik. Iaitu sijil elektronik kepada anda semua. Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Oh yeah. Oh apa? Oh yeah. Alah tak semangat. Oh yeah. Oh apa? Oh yeah. Oh yeah. Dapat
dapat sijil, jadi pastikan ada isi borang kehadiran untuk sijil. Okey, isikan borang maklum balas untuk kami tahu program kami hari ini best ke, macam mana ke, wow ke. Dan link yang ketiga, link impact, bonus impact tu adalah untuk anda dapatkan 3 benda bonus tadi. Okey, jadi anda boleh copy sahaja benda tu, letak dalam WhatsApp ke ataupun dekat Word ke, nanti isi kemudian pun boleh. Tapi kalau ada mampu isi sekarang, ada isikan sekarang. Boleh-boleh? Alright, okey. Jadi, Coach Bahir nak tanya, seronok ke program hari ni adik-adik? Seronok. Alah ni, tadi kan Coach Saleh dah ajar dah intonasi. Ada cakap macam ni, seronok. Alamak, tak best lah. Seronok ke seronok? Itulah intonasi yang betul kalau seronok. Okey, Dek. Jadi alhamdulillah kita pun dah tamat dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi bagi adik-adik yang mana berminat nak keep in touch dengan Impact, okey, boleh tengok follow kami di Facebook, di YouTube dan juga di Instagram. Dan juga kalau ada benda nak tanya, bolehlah dapatkan nombor phone Impact, WhatsApp Impact yang berada ni. Tapi yang paling penting, Dek, apa yang adik belajar hari ni? Tulis kat ruangan chat, Dek. Sambil-sambil tu Coach tahu apa yang adik belajar hari ni. Siapa nak share? Boleh tulis kat ruangan chat boleh. Boleh. Apa yang adik belajar hari ni? Oh, ruangan chat tak ada tulis Alamak. Dah boleh. Dah boleh tulis lah. Okey, apa dia belajar hari ni? Tuliskan di ruangan chat ataupun buka kamera, buka mikrofon dan cakap dengan Coach Bahir. Apa dia belajar hari ni? Silakan. Hilangkan gugup. Sebagai PRS kena bercakap. Very good. Dapat beranikan diri. Yes. Okey, Hadif. Okey, saya belajar untuk yakin. Itu yang kita perlukan sebagai PRS. Pembimbing rakan sebaya. Alright. Kawan-kawan adik, memerlukan adik untuk membimbing mereka, untuk jadi kawan mereka, penghubung kepada guru kaunseling, penghubung kepada pihak sekolah. Very good. Tepuk, terima kasih. Coach Impact-nya awesome. Wow. Alright, terima kasih. Dik, silangkan gugup. Dapat komunikasi. Bagi yang bercakap dalam breakout room tadi, tahniah. Yang tak sempat, is okay. Ada rezeki kalau cikgu panggil lagi, kita akan berjumpa lagi dalam program yang mungkin lebih panjang dan lagi best, terbaik. Alright, okay. Jadi, ada lagi ni. Ani pun dah tulis best, terbaik. Okay. Jadi jom adik-adik kita ambil gambar boleh? Boleh. Okey. Alright, jadi kita buka kamera. Dalam kesempatan ini juga Coach Bahir nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru pengiring iaitu Cikgu Niming binti Ali, Cikgu Mahizan, Cikgu Rohaiza, Cikgu Masita, Cikgu Nur Hasimah dan juga guru-guru yang lain yang ada bersesi petang ni untuk bersama-sama dengan anak-anak kita hari ini. Alright, jom kita ambil gambar dulu. Okey, apakah formula senyuman? Ingat lagi ke? Tempe. Okey, ready. Okey, Abang Saleh. Abang Saleh ambil gambar, Abang Saleh. Okey, semua orang sebut tempe. Alright. Alah, tak biasa semua angkat tangan sikit, tunjuk tempe. Okey, ada dua page kan? Ada dua page. Okey, alright, page satu lagi. Okey, sekali lagi semua orang tunjuk terbaik. Tempe. Alright. Okey, terima kasih Cikgu Jimiro. Alright, jadi Cikgu Nining, Cikgu Nining nak cakap apa untuk sesi kita petang ni? Okey, terima kasih banyak-banyak kepada coach yang telah memberikan banyak ilmu pada hari ini. Alhamdulillah, saya kira untuk kami di Kudat, saya tengok pun mereka agak aktif di sana dan terima kasih banyak-banyak. Dan satu pencapaian yang saya rasa saya sangat banggalah untuk anak-anak didik saya. So sebelum saya akhiri, saya mula dengan pantun dan saya nak habiskan juga dengan pantun. Boleh coach? Boleh, tapi kami kena beli ke Coach, Cikgu? Tu pulang kalau nak beli pun boleh. Mana-mana saja. Orang Sabah bilang mana-mana saja. Mana-mana saja. Okey, silakan Cikgu. Okey. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para,
anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, mohon dipinta. Okey, semoga kita bertemu lagi. Terima kasih banyak-banyak atas ilmunya dan alhamdulillah satu pertemuan yang sangat bermanfaat dan saya kira bolehlah pasukan ini dibawa ke Sabah, negeri bawah Bayu. InsyaAllah cikgu, terima kasih. Alright, okay. Coach nak semua orang angkat tangan macam ni. Angkat tangan duduk macam ni. Okay. Dan ulang pun cakap. Saya komunikator bijak. Cuba ulang. Saya komunikator bijak. Coach nak 2 kali ganda lebih semangat. Saya komunikator bijak. Saya komunikator bijak. Alright, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. God bless you all. Okay, bye-bye. Terima kasih coach. Okey, sama-sama. Okey, Abang Khaled letak balik link kat ruangan chat. Siapa belum isi link, tolong isi link. Terima kasih banyak adik-adik semua yang hadir hari ini. Cikgu-cikgu, terima kasih. Ya. Take care everybody. Okey, siapa belum isi link, tolong isi link di ruangan chat ya. Okey, alright. Terima kasih Cikgu Mahizan, Cikgu ROE. Sorry cikgu nak panggil apa cikgu. Alright, Cikgu Masita pun ada. Alright. Sama-sama tuan. Alright, jumpa lagi cikgu insya-Allah. Alright, okey Syafiq. Okay, Felicitas, thank you tadi participate dalam breakout room. Siti Sarah, terbaik anda. Okey, siapa lagi ada? Niki, Sofi, alright, Akmal. Okay, take care everybody. Alright, Alif, Afif. Okay. Siapa lagi yang ada hari ni? Pak Iza, Hadif. Tadi buat Hadif. Aku tak sempat dengar lah Hadif buat tadi. Okay. Alright. Etira. Okay. Ada juga. Putri Ayu, thank you buat tadi. Putri Ayu tadi dia sikit, tapi dia buat juga terbaik. Aku suka semangat macam tu Putri Ayu. Job. Okay, alright. Ashraf, tadi buat Ashraf dalam breakout room. Okay, jumpa lagi ya, jumpa lagi. Alright. Okay, thank you everyone. Sama-sama. Take care. Bye. Bye. Bye Niki. Bye. Bye Afif. Thank you, jumpa lagi. Bye. Terima kasih Terima kasih coach. Okay, sama-sama cikgu. Bye semua, jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Good, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Alright. Okay, sama-sama. Hai Kak Mas. Hai. Hai. Cikgu Maizan. Jumpa di sini cikgu. Ya Allah, lain di Sabah memang sangat, ya Allah, sangat menguji kesabaran lah hari ini. Tak apa, Hujan satu hari. Okey, alhamdulillah ni. Okey, tahniah. Terima kasih. Di sana tidak hujan kah? Hujan. Oh, rasanya satu Malaysia kot. Hujan, tapi okeylah. Boleh. Oh, satu Malaysia kot mengalami musim hujan kan? Betul cikgu. Aduh. Bye. Okey, bye cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi cikgu. Apa-apa kita roja.